الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل المكاسب والأجور، وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح واستكثار منه ويرجون تجارة لن تبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والمستكثر من طاعته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua hadirin sekalian agar marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya, dan pada masa yang sama marilah kita berusaha menjauhi dan seterusnya meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Semoga kita semua akan beroleh rahmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, manusia yang bijak senantiasa merebut peluang yang ada dengan mencari apa jua kaedah dan juga cara memperbanyakkan amal saleh dalam kehidupan mereka. Di dalam bulan yang penuh keberkatan dan kebahagiaan yang penuh dengan kebaikan ini, sayugianya bagi orang-orang mukmin mengetahui dan berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan bagi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-148, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat ada arah, yakni kiblat, yang masing-masing menuju kepadanya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bulan Zulhijjah membuka seluas-luasnya peluang bagi kita membuat beberapa kelebihan dan juga keistimewaan yang jarang didapati dalam bulan-bulan yang lain. Marilah sama-sama kita mengkaji dan mempelajari mengenai keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, agar kita dapat memanfaatkan hari-hari ini dengan amalan-amalan saleh yang terbaik. Moga-moga ianya menjadi usaha murni dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekalan baik buat kita di perjalanan ke akhirat sana nanti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari tersebut melalui firman-Nya di dalam surah Al-Fajr ayat yang pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Maksudnya, demi waktu fajar dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersaksi bahawa 10 hari ini adalah hari-hari yang terbaik dalam hari-hari yang ada di sepanjang tahun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Al-Imam Bazzar dan juga Al-Imam Ibn Hibban rahimahumullah, an Jabir radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. Maksudnya, sebaik-baik hari di dalam hari-hari dunia adalah 10 hari pertama dalam Zulhijjah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan kelebihan 10 hari Zulhijjah ini seperti yang termaktub di dalam kitab Fathul Bari syarah sahih Al-Imam Al-Bukhari, iaitu adalah menjadi sebab utama bagi kemuliaan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah kerana berkumpulnya teras bagi segala ibadat padanya, seperti mana salat, puasa, sedekah dan ibadat haji, dan tiadalah seperti ini pada bulan-bulan yang lainnya. Memadailah bagi pecinta kebaikan dan juga amalan-amalan saleh akan dalil-dalil yang tersebut bagi merebut kebaikan dan juga pahala di dalam 10 hari terawal di dalam bulan Zulhijjah ini. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, maka apakah amalan-amalan yang dapat kita lakukan pada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah ini bagi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Marilah sama-sama kita mengamati beberapa amalan yang terdapat padanya. Yang pertama, menunaikan manasik haji dan umrah. Inilah amalan yang terbaik dianjurkan untuk dilakukan ketika tempoh ini, kerana ganjaran bagi yang melakukannya adalah balasan syurga yang penuh dengan kenikmatan di akhirat sana. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma
wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Maksudnya, umrah kepada umrah seterusnya adalah sebagai penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur itu tiadalah ganjaran yang setimpal dengannya melainkan balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan semua muslimin dan muslimat yang melakukan ibadah haji pada tahun ini dengan diberikan kesihatan yang baik, iman yang sejahtera dan kesungguhan dalam melakukan ibadat, serta diterima sebagai suatu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami berdoa dan berharap agar kami keseluruhannya yang hadir pada Jumaat kali ini akan terpilih menjadi tetamu pada masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berpuasa pada hari Arafah dan 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah sebagai satu tuntutan sunat muakkad di dalam agama dengan melakukan puasa pada hari Arafah dan 10 hari awal di dalam bulan Zulhijjah. Hal ini kerana berpuasa adalah antara ibadat yang mempunyai keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan di dalam hadis qudsi dinyatakan pahala bagi orang yang berpuasa menjadi rahsia antara manusia dan juga yang maha berkuasa. Nabi SAW menggalakkan umatnya bagi berpuasa bagi hari Arafah dengan fadilat yang besar, iaitu pengampunan dosa yang dijanjikan. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka akan dihapuskan baginya dosa setahun sebelum dan dosa setahun selepasnya. Hadis riwayat Imam Al-Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiganya, memperbanyakkan takbir, tahmid, tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, telah bersabda Nabi SAW yang bermaksud, tiadalah hari yang terlebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tiadalah hari yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadat melainkan pada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Maka perbanyakkanlah padanya daripada tahlil, takbir dan juga tahmid. Telah berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, adalah Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan keluar ke pasar pada 10 hari tersebut dalam keadaan bertakbir, dan masyarakat turut bertakbir apabila mendengar takbir daripada mereka berdua. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, oleh itu marilah merebut peluang untuk melakukan ibadat dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan bulan Zulhijjah yang penuh dengan barakat ini. Moga-moga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita hamba-hamba yang mendapat pandangan rahmatnya di sepanjang hidup kita di dunia hingga ke akhirat sana nanti. Sesungguhnya beruntunglah insan-insan yang diberikan peluang dan keinginan dalam melakukan ketaatan. Bahkan lebih beruntung lagi bagi mereka yang melakukan amal ibadat dan diterima pula akan ibadat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Maksudnya, dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki dan perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiayai atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمير الكريم سلطان صالح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده دنيا ترعمت مولاتك شرف الدين بدليشة ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.